Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meda ucapkan kepada pelajar 2C dan 2D untuk subjek PAD 120 Introduction to Political Science. Okay. So akhirnya kita sampai juga ke week ke-14. So minggu ini merupakan minggu yang terakhir dan alhamdulillah kita telah berjaya untuk menyelesaikan 8 chapter without fail. So madam harap semua dapat fahamlah dan orang kata belajar dengan hati 8 chapters yang sudah madam ajarkan tu. So kalau apa-apa tak faham, madam dekat YouTube channel YouTube madam lah. Madam ada letak semua rakaman video, so maybe kamu boleh dengar semula untuk revision ya. Yang itulah yang ODL yang bestnya, kelas kita boleh catch up balik sebab semuanya berakam. Alright. Okay. So untuk PAD 120 kita akan hari ini kita akan belajar ataupun Meda akan tunjukkan sedikit sebanyak kepada kamu how to answer your final test for this semester March-August 2021. So as we know, so ada lagi ke yang masih ni? As we know, kita dah tak lama lagi nak final. So Meda harap semua dapat buatlah. Memandangkan final kita adalah 50% from total carry mark. Macam mana dengan presentation dengan report? Settle dah ke? Presentation dengan report. Dah, madam. Settle dah. Ya, presentation pun okey. Settle dah presentation. Report dah hantar ke belum ataupun tak, belum lagi? Dah, madam. Oh, report pun dah hantar So alhamdulillah lah, dah settle lah, tinggal final je lah lagi kan. So alhamdulillah. Ada yang stress tak belajar ni? Mestilah kan. Belajar memang stress. Kalau tak stress, bukanlah namanya kita mempelajari sesuatu. Tapi Meda harap semua macam manage the stress lah. Meda rasa stress ni datang maybe kerana yelah sometimes kita duduk kat rumah, banyak gangguan lain. Macam Meda pun kadang-kadang sangat-sangat penat, sangat-sangat exhausted. Sebab Meda kadang-kadang tak boleh nak tumpu dengan kelas saja. Sebab bila nak ngajar je, anak-anak datanglah, ketuk pintu lah, mengamuk lah. So kita memang dalam keadaan yang stres, tapi kita kena sabarlah. So sabar dan kita kena pandai manage. So untuk final test PAD 120, when and where. So final test untuk PAD 120 akan berlangsung pada 11th August 2021. Dan pada hari Rabu. Pada pukul 9 pagi hingga 1 petang lah. So 4 jam diberikan masa untuk pelajar menyelesaikan final test tu. Tapi jika kamu ada terlibat dengan vaksin pada hari itu ataupun kamu baru lepas vaksin, lepas tu demam, sila beritahu madam segera dan lampirkan bukti. Lampirkan bukti MySejahtera ke apa, so kita boleh bagi pelepasan. Macam mana madam? Saya tak nak lah sampai tak ambil. Maybe kita akan reschedule semula pada hari-hari yang lain. Tidaklah sampai kamu kena repeat ke apa. Apa-apa hal, beritahu madam, beritahu Sir Syafiq. Dan beritahu pensyarah mana-mana. Bukan terpakai pada PAD 120 je, tetapi kepada semua, semua subjek. So lagi berapa hari lagi ni kita nak final test untuk PAD 120 ni? 11 Ogos lebih kurang, sebulan lagi, betul tak? Sebulan lagi. Betul lah. Sebulan lagi. Alright. So platformnya adalah secara rasminya official platform adalah YouFuture. Tetapi madam akan blast juga soalan di dalam WhatsApp dalam bentuk word lah, supaya ada yang macam kadang-kadang biasalah YouFuture dia berproblem ataupun kita maknanya gunakan dua medium lah, supaya kamu semua dapat juga buat final, dapat tengok soalan tepat pada
pukul 9, tak kisahlah kat YouFuture ataupun dekat WhatsApp. Maknanya kita ada 2 platform lah yang madam akan gunakan, FSPPP Kelantan lah. Okay, so ingat tarikh dia, kalau dah pukul 9 malam tu, jangan tidur terlalu lewat. Okay, bila tidur terlalu lewat untuk study, kamu akan sakit kepala. Okay, kamu akan macam tak berapa nak sihat sangat lah untuk menghadapi final test. Okay, so Madam harap kamu semua dapat jaga kesihatan lah. Tapi Madam pun biasa juga stay up, tapi tak ada lah kalau pukul 9 tu Madam boleh tidur dalam pukul 1, pukul 2, pukul 3. 3 tak boleh lah, pening kepala lah. Pukul 2 tu okey lagi lah. Bangun esok kan, subuh bolehlah rehat, pukul 9 tunggu soalan. Okay, bersedialah. Harap masa tu data handphone pun okey. Okay, so kamu boleh plan. Alright, data handphone. Janganlah duk tengok Netflix ke apa sampai habis data esoknya. Jangan. Okay. Okay. So, okay, how? Okay, bagaimana bentuk soalannya? Okay, soalan yang akan kamu hadapi ni sama je formatnya dengan 2 semester yang lalu. Okay, so format dia adalah essay, okay, short essay dengan long essay. Tak berubah sikit pun, cumanya orang kata adalah perubahan segi soalan. Okay, so chapter yang terlibat, ingat chapter 1, 2, 3, 7 dan 8. So kamu hanya tekankan ataupun study lebih sikit untuk 5 chapter ni. Okay, 4, 5, 6 tak masuk, iaitu law. Lepas tu 5 constitution dengan separation of powers. Orang kata tak masuk, tapi takkanlah tak tahu langsung, takut kita boleh buat contoh untuk chapter yang lain. Okay, so questions adalah dibahagikan kepada 2 parts, iaitu part A dengan part B. Part A mengandungi 15 markah, ada 3 soalan, maknanya dia akan pecahkan 1A, 1B, 1C, 5 markah setiap. Okay, setiap soalan. Dan untuk part B, 50 markah untuk 2 soalan. So bermaksud 5, 5, lepas tu 25, 25. Kamu kena jawab semua soalan. So berapa banyak soalan agak-agak yang kamu kena jawab kelas? 5 soalan. Okay. Bila nampak macam ni, nampak macam banyak. Tapi Madam pernah dulu PAD 120, 7 soalan. Daripada 9 ke 8 9 soalan kena jawab 7 soalan. Soalan esei panjang 2, soalan esei pendek 5 kena jawab. Sangat banyak, 7 soalan daripada 8 soalan. Macam tu lah. Ataupun 7 soalan daripada 9 soalan. Memang 18 page. Okay, banyak sangat. Okay, nak marking pun memang banyak. Okay, nak batch yang macam ramai-ramai macam kamu ni. Okay, tetapi untuk ODL hanya 5 soalan, 2 soalan esei panjang dan 3 soalan esei pendek. Sangatlah 5 markah. Kamu mesti wajib menjawab ke-5 soalan yang akan membawa kepada 65 markah ataupun total 50% daripada total markah kamu. Okay, so dan kerana ini adalah orang kata essay, kamu mesti attach juga dengan turn it in report. Okay, turn it in, Madam rasa kamu semua dah biasalah. Kenapa turn it in? Ini adalah satu software yang nak detect, okay, yang dia sangat cekap dalam detect kat mana budak-budak copy paste. Okay, tapi bagi Madam, katakan kalau masa hari tu biasalah dah ramai-ramai dia akan jam kan turn it in ni kan. Hantar dulu mana yang ada, asalkan kamu hantar sebelum pukul 1 tu. Sebab Madam takut nanti lama-lama sangat tak done. Alright. So yang penting kamu jawab soalan dan kamu jawab semua soalan. Yang penting submit soalan tu. Submission kalau boleh buat dekat YouFuture. That is the first choice. Okay. So katakan kalau tak boleh YouFuture jam, kita akan sediakan Google Drive. Okay. Kalau tak okay juga, kita akan gunakan WhatsApp lah. So dia ikut keutamaan YouFuture. Lepas tu WhatsApp. Lepas tu Google Drive. Kalau internet kamu tak okay pun, gunalah WhatsApp. Alright. So benda-benda yang Madam pesan tadi, pastikan data kamu tu cukup untuk menghadapi final test ni. Alright. Okay.
So Madam akan pergi kepada sampel soalan yang lepas-lepas. Suka untuk Madam ingatkan walaupun kita belajar direct je dalam PAD 120 tetapi RP ataupun soalan itu sendiri tidak bersifat terlalu direct. Kamu perlu kebat sikit ataupun orang kata ianya agak kena mikir sikit lah soalan kritikal, yang berfikiran kritis, okay. So pada SEM lepas, ini adalah soalannya, okay. So seperti mana cakap tadi, soalan terbahagi kepada part A dan part B, okay. Soalan yang pertama dia tak pecah kepada 3, dia pecah 1 je, tapi kalau kamu tengok kat sini macam 3 jugalah sebab disambung kan. First kali soalan dia tanya define autokrasi, okay kelas, chapter berapa ni? Chapter berapa ni? Chapter last. Yes, very good ya. Lepas tu describe two features. Features tu apa? Ciri-ciri of autocratic. Yes. Ciri-ciri of autocratic form of government. So nanti the first paragraph kamu buat apa itu autokrasi dan satu paragraph lagi atau 2 lagi kamu kena buat features of autocratic form of government. Alright. Yang part B, question 2 dengan question 3 dikira 3 soalan je lah sebenarnya masa tu lah. Okay, saya lepas. Nampak soalan ni. If you were a part of government, how would you increase your legitimacy? Jika kamu adalah sebahagian dari kerajaan, apakah yang kamu buat untuk meningkatkan keabsahan kamu? Ini macam chapter 2, betul tak? Alright. So soalan ni pening ke tak pening kamu rasa? Agak kebat tak? Agak pening tak? Boleh lah. Pening juga lah. Benar. Lepas ni dia akan tunjuk apa jawapan dia ya. Okay, dan question 3, in your own words, what constitutes the element of the constitutionalism in your country? Okay, dalam ayat kamu sendiri apakah yang perkara yang memberikan elemen kepada, yang menunjukkan elemen keperlembagaan dalam negara anda. 25 markah. So ini adalah bentuk soalannya, nampak sikit kan? Okay. Okey, kita pergi kepada apakah jawapan yang dicadangkan untuk soalan-soalan tadi. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, so question 1, macam yang dia cakap tadi, define autocracy. Describe two features of autocratic form of government. Nampak tak ni? A system of government by one person with absolute power, any relevant definition. Okey, madam, 5 marks ni berapa banyak? Separuh page. Okay, separuh page. Okay, yang kedua, any two features of autocratic government kan? Okay, so 5 points darab 2 marks sama dengan 10 markah. Bukan 5 points ya. 2 points. Okay, sekejap madam. 2 points darab 5 marks. Okay, sebab dia minta bukan minta 10, dia minta 2 sahaja. So kamu buatlah, ambil 2, lepas tu nanti buat elaboration dan example. Nampak dia buat, ini jawapan dia. Allows little or no input from group members. Requires leaders to make almost all of the decisions. Ataupun kamu boleh ambil dalam modul kita tu. Okay, kembangkan soalan dia, kembangkan jawapan dan berikanlah contoh. InsyaAllah madam boleh bagi 5 markah. Okay, so ini orang kata skema dia macam ni. Yang penting madam nak tengok kamu punya paragraph, madam nak tengok kamu punya bahasa, penyusunan bahasa. Jangan risau sangat pasal bahasa tu. Yang satu lagi, madam nak tengok point yang betul, elaboration yang betul, contoh yang betul yang menggambarkan kamu faham, dan madam akan bagi markah. Okey, untuk pengetahuan kamu, untuk paper final test, madam dan Sir Syafiq akan bergabung marking. Alright? Okey, question 2 pula. Okey, part B, ingat ya. If you are part of government, kalau anda adalah sebahagian daripada kerajaan, apakah yang anda buat untuk meningkatkan, bagaimanakah anda meningkatkan keabsahan anda? Okey, 25 markah. First of all, kamu kena buat apa? Introduction. Introduction bukan 5 marks ya, ya 3 marks. So kalau dalam macam ni, apa yang kamu nak? Introduction kamu pasal apa? Saya nak tanya kamu semua. Definition lagi tu.
Okay, very good. Definition of legitimacy ataupun dan kamu boleh buat juga tambah lagi macam kadang-kadang sikit sangat kan. Buatlah definition of government. So very good. Okay. So kamu buatlah 4 features ataupun 4 ways. Okay. Okay, yang pertama masa. Okey, kerajaan yang lama biasanya, ni pun soalan kebat. Okey, ini memang soalan kebat. Jika anda adalah kerajaan, bagaimana anda nak pastikan rakyat menerima anda? Macam itulah maksudnya rakyat setuju dengan pemerintahan anda. Itu maksudnya legitimacy kan. Yang pertama guna masa lah. Masa yang lama, semakin lama sesebuah kerajaan itu memerintah, dia akan dihormati, nak berbanding dengan kerajaan yang baru memerintah lah, baru menjadi kerajaan. Ini kalau kamu nak beri example macam Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Okey, mana yang rakyat lebih yakin? Barisan Nasional yang 60 tahun ke ataupun Pakatan Harapan yang tak sampai sepenggal 22 tahun? Of course lah masa. Okay. Yang kedua governance, urus tadbir. Okay. So maksudnya pentadbiran tu bagus, maknanya menyediakan peluang pekerjaan, membantu rakyat. So barulah rakyat akan undi lagi, bagi legitimacy lagi. Itu maksud dia. Yang ketiga, okay, sound structure or representative of government, maknanya struktur kerajaan yang amat meyakinkan, yang bagus. Sound ni maksud bagus lah. Okay. So sehingga rakyat rasa dia ada wakil untuk bersuara untuk dia. Okay. Dan yang keempat, meningkatkan simbol-simbol kebangsaan. Contohnya adakan lagu-lagu, buat perarakan, buat monuments, tugu tu lah, dan bendera-bendera macam tu lah. Okay. So orang kata nationalism ni lah. Nationalism ni maknanya memupuk semangat patriotism. Okey, bila semangat patriotism ni, ini yang rakyat akan sentiasa sayangkan negara. Bila sayangkan negara dan siapa yang menyebabkan negara jadi macam tu, kerajaan. So itu akan meningkatkan legitimacy sebuah kerajaan tu. And then conclusion, buatlah, wrap balik apa yang kamu cakap tu, and then madam boleh bagi 2 markah. Jangan sikit sangat. Okay, nanti madam bagi 1.5 markah. Buatlah seadanya, nanti madam bagi 2 markah. Dan soalan yang ketiga, in your own words, what constitutes the elements of the constitutionalism in your country? Ramai budak pening kan. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, introduction. Introduction bukan 5 markah dia 3 markah, dan conclusion adalah 2 markah. Itu standard mana-mana PAD pun. Okay, tahulah. Okay, so kamu nak mula introduction. Introduction kamu nak buat apa? Introduction apa? Apa kamu nak letak dalam introduction untuk soalan ni? Apa maksud constitutionalism? Alright, so jangan lupa untuk soalan yang 25 markah, kamu wajib untuk buat apa? Buat introduction dan conclusion. Kalau tidak, kalau kamu terus je jump kepada jawapan ataupun main point, kamu akan kehilangan 5 markah. Nampak tu? Yang mula-mula dia kata apa? Constitutionalism is a degree to which the power of government is limited. Okay? So kamu ceritalah pasal, kamu kena faham dulu apa itu constitutionalism. Okay? Tapi soalan ni tak masuk kan, cakap baru ni kan. Tapi tak apa, tapi orang kata inilah lebih kurang dia punya cara jawab. Beri 4 point, ada elaboration, ada example, lepas tu wrapkan dengan conclusion. Okay. Macam pula ni. Okay, so sorry. Ni Oktober. No. Okay, question 3. Okay, kita pergi kepada soalan final untuk Oktober 2020 yang mula-mula sekali. Ini soalan dia. Kamu tengok soalan dia. Mungkin soalan kamu nanti macam ni. Dia pecahkan soalan yang pertama tu kepada 3 soalan. Dia suruh write
short notes on political science, write short notes on legitimacy according to Michael Roskin. Kena carilah tu, okay. Dan write short notes on totalitarian government in North Korea. Part B, kamu wajib jawab juga for disadvantages of democracy with a specific reference to Malaysia. Discuss any 4 features of the constitutionalism in the context of Malaysia. Minat betul soalan constitutionalism, okay. Alright. So ini soalan yang pertama, ini cadangan dia. Dia suruh kamu ceritakan, tulislah apa-apa pasal sains politik. So tak semestinya definition, kamu boleh letak skop ke apa-apa lah dalam chapter 1 tu. Nak membanyakkan lagi. Okay, so kalau kat sini kalau kamu tengok, dia lebih banyak kepada definition lah, which is macam orang kata okay juga boleh. So 5 points. Buatlah 5 baris macam tu. Okay, elaborate. Okay, so insyaAllah. Okay, soalan yang pertama lagi tapi B, what is the meaning of legitimacy according to Michael Roskin? Okay, so dia pergi pada legitimacy pula. Itu adalah legitimacy, ni legitimacy lagi. Okay, so itu RP yang sama. Ni Meda rasa soalan akan agak berbeza lah. So yang ni diterangkan masuk legitimacy dan bagaimana Roskin beritahu apa itu legitimacy. Dia ambil daripada legitimacy ni, daripada Roskin dia semua ya. Okay, yang ni pula totalitarian government. Nampak ni dia tulislah pasal Korea, North Korea. Okay, so boleh kita bayangkan cerita crash landing on you. Crash ke crash? Okay. Okay, tapi example kamu mestilah berdasarkan kepada North Korea. Tak boleh negara-negara lain. Sebab soalan dia dah state dah North Korea. Alright. Okay, dan soalan yang terakhir, yang kedua, part B pula, dia pergi kepada 4 disadvantages of democracy with a specific reference to Malaysia. Maknanya kamu kena kembangkan apa keburukan, kelemahan demokrasi dan contoh kamu tu kena hanya berdasarkan di Malaysia. Okay, 25 markah. So kamu buat introduction dan juga conclusion. Okay, so tengok ni. Keburukan dia kamu boleh ambil dalam nota kita dan kamu juga boleh ambil dekat dalam kita punya yang ni pun boleh. Okay, so membuka ruang untuk pegawai corruption lah, membawa kepada salah pilihan, menyebabkan kita mengundi berdasarkan peribadi punya sebab. Kadang-kadang kita ni kenapa undi dia, manifesto dia kan bagus, tak nak lah so isteri dia bukan pakai tudung pun tiba-tiba pula macam tu kan. It takes time to make decision. Ini antara jawapan-jawapan yang kita suggest lah. Okay, jawapan-jawapan buku dalam modul yang Madam beri tu pun betul juga. Okay, but please lah, okay, kita back at tapi apa-apa hal pun orang kata mestilah tengok contoh yang betul, elaboration yang betul dan mesti berdasarkan nampak sebab tulis Malaysia. So conclusion 2 markah. Nampak dia tulis kat sini, the points, explanation and examples must be Malaysian based. Alright. Okay, yang ketiga, discuss the 4 features of the constitutionalism in the context of Malaysia. Minat betul soalan constitutionalism tapi semester ni tak masuk lah sebab hanya beberapa chapter saja. Alright, so macam biasa introduction and then 20 markah untuk content dan conclusion 2 markah. Katakan kamu langsung tak boleh buat. Mereka pernah tengok biasalah student dia tak boleh buat sangat dan dah redha dah kan. Dia hantar 3 baris macam tu je dah. Dia pun tandalah dah bagilah 2/25. Tapi kan sebenarnya kamu boleh buat lagi ataupun orang kata kalau kamu ada masa kamu boleh buat carian apa semua kan. Sebab ODL kita kena guna orang kata buat tulis je apa-apa yang kamu dah cari, yang berkaitan. Lepas tu satu lagi kamu boleh tengok modul, boleh tengok nota. Dan kalau langsung dah blank sangat tak tahu buat apa, at least buatlah introduction dengan conclusion yang berkait lah dengan soalan ni. InsyaAllah boleh dapat 5 markah.
barakah. Okay. So, Madam nak mengucapkan good luck to all of you. Okay. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Okay. So, Madam harap semua dapat buat yang terbaik. Semua boleh dapat A. Semua boleh cemerlang lah, dan bukan sekadar untuk masuk exam, masuk final test, tetapi kamu kena gunakan ilmu ini untuk sepanjang hayat kamu gunakan. Sebab bila kita dah berilmu, kita kenalah beramal. Itulah manfaatnya ilmu. Alright, so ada soalan tak? Ada apa-apa soalan? Madam, Ya, Salwa. yang Turnitin kan, Turnitin tu kami Aha. kena prepare awal-awal lah kan sebelum jawab test. Macam ni, turn in tu dia, kamu kena masukkan soalan jawapan kamu tu ke dalam turn in. Okay. Sekejap. Okay, so dia akan check. Lepas kamu dah siap, dia macam lah. Okay, last baru dia akan kamu masukkan lah. Dia ada password dia masing-masing. Tak pernah guna ke turn in? Tak pernah guna ke? Boleh pernah. Pernah dah. Pernah. So macam Pernah, tu je, dia bukan. Ya Allah, saya Madam pun terlupa dah Madam punya ni. Maksud Salwa tadi macam mana? Maknanya lepas kamu buat, kamu masuk turn in, lepas tu nanti skrip kamu tu dia akan jadi, dia letak percentage apa semua. Yang tu lah kamu hantar pada Madam, faham tak? Okay, faham tak? Lepas tu maksud Salwa macam mana tadi? Akhirnya nanti Madam akan bagi link kelas lah untuk submit. Ya, betul. Memang Madam akan bagi link kelas. Tapi kita kan lambat lagi, minta bagi lagi lah. Alright. Nanti Madam akan login. Nanti Madam akan bagi Madam punya link dan password apa semua tu. Okay? Boleh? Boleh Madam. Alright. Lagi ada apa-apa nak tanya tak? Macam ada masalah ke, tak faham ke, ataupun rasa macam nak study macam mana ke, macam mana ni Madam. Boleh tanya Madam. Madam pun budak AM 110 juga macam korang. So ada nak tanya lagi ke? Masalah. So ada yang vaksin ke, tak dapat ke pada 11 Ogos tu, boleh beritahu Madam. Madam akan fleksibel. Okay? Alright. Tak ada soalan dah ke? Tak ada lagi, Madam. Tak ada lagi, tak apalah. Okey, disebabkan ramai juga yang tak masuk ni, Madam risau macam diorang ketinggalan sebab ni penting okey. Hari ni punya cara-cara menjawab soalan ni, Madam akan bagi link, okey. So nanti suruh kawan-kawan tu tengoklah, mungkin hujan-hujan ni internet tak apa-apa okey ke macam mana ke kan. Okey, so Madam ucapkan good luck pada semua. So thank you untuk 14 minggu ni. Kita jumpa SEM depan, boleh? Untuk subjek baru lah, untuk subjek baru Harap-harap kampus buka, kita jumpa dalam kelas ke? Ke tak ada harapan? Tak ada harapan. Kelas berapa kes hari ni? Hari ni? Hari tak keluar ke? Tak tahulah. Semalam 9,300 jam Madam tengok macam ya Allah betul tengok kan? Banyaknya lah. Okey lah, yang lain mana? Apa khabar yang lain ni? Najihah okey ke? Atikah, Siti Aisyah, Najwa, Jessica, okey, Hajar, Syamimi, Syukriah, Huda, semua okey ke? Ain Suraya, Darwisi. Okey Madam. Apa-apa hal Alhamdulillah okey. Senyap Okeylah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Thank you Madam. Thank you, Madam. Thank you Madam. Thank you, Madam. Thank you Madam.